ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. Pada malam ini perbincangan kitab Syama'il Muhammadiyah susunan Imam Tirmizi rahimahullah. Kita akan sambung bab berkenaan dengan uban uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang ke-8, iaitu hadis yang ke-44, muka surat 104. Sebab hadis yang dikemukakan oleh Imam Tirmizi di bawah bab ini ada berapa? 9 ni? Dah, 9. 8. Oh, anak ke 9. Mana? 3, 4, 5. 8. 8. Okey, jadi hadis yang terakhir hadis yang terakhir iaitu hadis yang ke-44. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Surayj bin Nu'man qala hadatsana Hammad bin Salamah an Simak bin Harb qala qila li Jabir bin Samurah akana fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shaybun qala lam yakun fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shaybun illa sha'aratun fi mafriqi ra'sihi idza iddahana wa arahunna ad-duhn warahunna ad-duhn. Imam Tirmizi dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir bin Samurah. Jadi Jabir ni pernah ditanya, apakah rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban? Ia menjawab, tidak. Tidak banyak uban di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya di tempat terbelahnya rambut beliau. Mana tempat Nabi belah rambut tu. Kita sedia maklum Nabi belah rambut ni biasa. Jika beliau menggunakan minyak rambut, maka uban-uban itu tersembunyi di sebalik minyak rambut. Maknanya sikit dan tidak nyata lah. Sebab tu kalau Nabi comel minyak rambut, jadi tak nampak uban. Itu mengikut Jabir. Baik penulis, yakni Imam Tirmizi, menutupi bab ini, mengakhiri bab ini dengan menyebutkan hadis Jabir, iaitu Jabir bin Samurah menyebutkan bahawa Simak bin Harbin bertanya kepadanya. Jadi yang tanya Jabir ni Simak. Dia tanya Rasulullah ni beruban ke tidak? Simak tanya Jabir. Maka Jabir, jadi pertanyaan Simak yang dia tanya kepada Jabir di sini adalah tentang uban di kepala. Bukan kata uban di janggut, bukan kata uban di sideburn, ini tidak, ataupun di misah ke di mana-mana. Tak, tanya uban ni di kepala. Bukan uban di janggut atau yang lainnya. Kepala, bila sebut rambut, umumnya kalau tak sebut kepala, apa kata tanya rambut ni mana kepala? Biasanya begitu. Sebab tu dia kata sini, dia kata secara mutlaknya, bila kata rambut, bila kata sebut kepala, maknanya itu rambut pada kepala sajalah, tak masuk di bahagian lain. Sebab di muka Nabi pun ada juga rambut itu. Ada juga rambut itu di sideburn dia, di misal atau bawah pada bibir, yang kita panggil afraq. Itu ada juga. Jika disebut ketiak, dia kata, maka maksudnya itu bulu ketiak. Itu dari bahasa Arab. Ini dia ayat dari sudut bahasa Arab. Bila terjemuh tu kita rasa pelik. Kalau bahasa Arab, dia perlu jelas kita. Dan bila kata bulu kemaluan, maksudnya kalau kata bulu raksu, kita kata bulu kemaluan tu maknanya mana bulu kemaluan dia khusus. Godek ni kita kata ni dah sideburn ni. Sideburn ni maksudnya rambut di di sideburn ni lah.
Kalau dagu maksudnya ni sini. Ataupun kalau antara ni dia ada pula nama afraq, dia panggil afraq kan tersebut baru. Nah. Demikianlah seterusnya. Jadi bila kata rambut di kepala, sebab dia sebut dalam hadis ni dia sebut, dia tanya ra'si fi ra'si, di kepala. Bila tanya di kepala, maknanya rambut di kepala. Kita kata kepala ni pun jadi sini kepala juga. Tak, kepala ni kan sebutir. Dan bila tanya fi ra'si Rasulullah, maknanya dia tanya rambut di kepala. Tak masuk, kita kata Said ban tak masuk di sini sudut ni, tak masuk juga. Itu maksud dia. Jadi hak ni khusus untuk kepala. Baik. Itulah maksud firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan Nabi Musa dan saudaranya, di mana Nabi Harun. Nabi Harun itulah maksud saudara Nabi Musa tu. Ya bna la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si. Hai putra ibuku, yakni hai saudaraku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kau pegang kepalaku. Ini kata Nabi Harun. Sebab Nabi Musa pegang, dia pegang gini. Dia pegang atas jambu ni susah. Nak Allah Nabi apa duk ialak dia masyarakat dia desak tu semua anak lembu tu. Masa tu dia tak ada, dia pergi bawa masyarakat dia untuk kita kata dia rekrut apa ni, ramah kan. Dia ambil orang-orang kira muda-muda, orang dia rekrut di Bukit Tur tu. Nah, Sinat Tur Sinat itu. Dia apa ni, dia panggil tih, dia kata kita panggil pada satu kawasan yang lapar luas lah. Katanya situ riwayat kata 40 tahun dia duduk rekrut. Nak suruh kembali semula jiwa merdeka tu lah. Sebab nak buat revolusi ni. Dah, nak menentang Firaun yang zalim. Zalim Firaun tu wajib dia tentang. Sebab bukan zalim kecil. Bunuh anak-anak Bani Israel hak lelaki. Hak baru lahir selepas Tok Rama dia mimpi tu. Kata tu dahsyat Lepas tu dia buat hamba. Dalam tafsir kalau tengok Bani Israel ni kerja dia tak ada kerja kelas-kelas tinggi-tinggi. Kerja dia nya pekerja ladang, buruh binaan. Lepas tu dia buat air dalam pejabat gitu je. Orang panggil apa? Macam pembantu pejabat gitu je. Dia rendah-rendah. Tu dia senara. Ana buat senara masa ana kuliah di tu. Mana kita tengok dalam beberapa tafsir, tu je dia punya yang diberi peruntukan untuk kerja pokok Bani Israel. Tak lebih pada tu. Macam kasta lah. Dahsyat lah. Walaupun kira lah Bani Israel ni. Sebab Bani Israel ni bangsa paling hebat sebenarnya. Tapi diperhambakan oleh Firaun itu. Lama lah, beratus-ratus tahun, sehingga masyarakat dia tu sudah jadi jiwa hamba dah. Jadi bila Nabi Musa balik tu, tengok masyarakat dia semua anak lembu al-ijl. Itulah Musa Samiri tu. Jadi Nabi Musa ke pegang dulu atas bawah so. Pak atas ni rak, pak bawah ni leyah ni. Janggut dia. Jadi maksudnya rambut kepalaku, birasi itu kepalaku tu maknanya rambut yang berada di kepalaku. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir. Baik. Jadi Simak tanya, apakah rambut Rasulullah ni berubahkah? Tu Simak tanya Jabir. Maka Jabir pun jawab. Jadi persoalan yang ditanya ke oleh Simak ni bermaksud, apakah rambut kepala Rasulullah SAW berubah? Itu maksud soalan. Maka Jabir pun jawab, tidak banyak uban di kepala Rasulullah, di rambut Rasulullah, yang di kepala Rasulullah. Hanya di tempat mafraq ataupun mafriq. Tempat Nabi belah rambut tu, kalau belah lah ada ketika Nabi tak belah rambut di sisi ke belakang semua. Ada juga ni kalau belah tempat tu lah. Kata Jabir, tempat terbelah rambut adalah tengah-tengah kepala. Makna dari kalimah ini sangat sesuai lah, sangat dekat, sangat semakna dengan perkataan Anas. Kalau kita bincang dah hadis sebelum hadis Anas, di depan tu makna hadis lepas tu. Sebab Anas kata kerana ubannya hanya di anfaqat sudrain, dan sedikit di kepala. Anfaqat ni sini ke dia? Panggil ke dia atau sini? Bawah bibir lah kita kata sini, bawah bibir kan ada kan? Ada lah warna putih sikit tu.
Sudra ini mana sekitar ni? Dah, sekitar. Kalau sini dia panggil sudra sini. Dia panggil apa tu? Saiban. Dia kalau pelipis, dia atas sikit. Dia pelipis, nak tengok, ana sempat tengok tadi, nak tengok dalam bahasa Melayu. Pelipis tu, dia siap buat gambar dalam kamus Melayu tu. Dia pelipis di sini. Dia pergi alah sini. Dia alah sini. Kalau dia betul-betul ke mata ni, dia panggil saiban sini. Ni dia panggil pelipis. Dia sebut gitu. Dia siap nak buat gambar. Ke bahasa Melayu kita, anak putih dia juga tengok dalam kaum tu dia buat gitu. Sebab rambut Nabi ni ke sini pun dia ada juga ni. Panjang gitu, sambung. Sebab setengah orang kita tengok di dahi pun ada. Jadi sikit antara kening dan dahi. Sebab tertutup dengan rambut. Ada juga. Nabi dah. Nabi ni dia sini ni lain dia luar. Kan kita bicara dulu kan. Dahi Nabi ni luar. Tapi tidak sampai jadi sulah kalau kata-kata. Jadi adalah di Al-Faqah di bawah bibir dan juga di Saiban ni tu adalah dah sedikit di kepala. Kan kita bincang dah sebelum ni dah. Sini ni bab Nabi ni bila dia pakai dia acak benar isteri Nabi kata. Bila dia pakai siap dia pun ambil minyak angin dia buat gitu. Sebab tu sini tu mula-mula nampak seperti berubat. Sebab apa kesan daripada minyak wangi tu. Ada juga disebut gitu. Jadi kata Jabir, jika beliau menggunakan minyak rambut, maka uban-uban itu tersembunyi di sebalik minyak rambut. Maknanya uban Nabi tak banyak dan tidak nyata. Kalau tak pakai tu nampaklah juga. Kerana sedikitnya jumlah uban. Oleh sebab itu, ketika Rasulullah SAW meminyaki rambutnya, diguna minyak rambut atau minyak wangi atau yang lainnya, maka uban itu tidak terlihat, terlindung di sebalik minyak tu. Dan uban itu tersembunyi di sebalik minyak tu. Baik, faedah dia. Faedah dia. Dia buat ulasan ni, akhir kita nak masuk bab lain. Pertama sekali dia menyebutkan ciri Nabi SAW yang memiliki uban di kepala beliau, menunjukkan beliau kadang-kadang membuka serban lah. Membuka serban ataupun kepiah beliau. Tu makna membuka rambut kepala tu, buka serban. Bukan kata pakai serban tak buka langsung lah. Ada. Bahkan membuka penutup kepala ini hukumnya wajib. Ini dalam keadaan tertentu maksudnya. Misalnya bagi seorang yang hendak mengusap kepala ketika berwudu. Ini khilaf ni. Ini khilaf ni. Tak buka tak apa, asalkan kena. Kalau ikut ni boleh asalkan rambut. Kalau mereka mazhab Syafi'i kata jelas Nah. Kalau ada boleh riwayat kata Nabi sapu atas ni boleh juga. Atas serban tak akal. Sebab ini khilaf. Ini kira pendapat bagi yang mengatakan mesti buat sebab dia kena dia buat gini kan, kita bicara dalam Sunan Nasa'i. Sebab misalnya mazhab apa ni, Hambali misalnya. Nah, dia kena buat ni sebab Nabi buat gitu. Masa Nabi sapu tu daripada ni. Tak kira berapa lama. Jadi kena buat serban. So kata dah asal ke rambut gua sapu dia tidak syarat, bila tidak syarat kata. Jadi sebanyak mana sebenarnya? Kau kena tu sebanyak mana? Tu khilaf tu. Gua dia tidak kata sapu ni. Pasal kata tak. Tanya dia kata lagu mana? Nabi buat lagu mana? Jelas. Mudah boleh. Nabi buat gini. Kadang-kadang dua. Mari pulak ke sini. Lepas tu terus pergi ke telinga lalu. Dia tak ada syarat kata. Dah tu bagi anak kuat. Yalah. Ulama lain kata kuat lain. Dah bagi khilaf lagu tu. Sebab kalau kita dulu itu pun dia kekal tu khilaf tu. Sebab dia muktabar khilaf. Tapi anda lebih suka buat gitu. Sebabnya kok ni dia gini lah mudah masa anda belajar dulu. Dan kita pun sebab kita tengok tu, kalau dalam syarat Ethiopia tu pun syarat Nasa'i, dia kata hak buat gini tu tak ada ulama pertikas sanad dia. Tapi kalau hak buat gini patut ambil air lain pula buat tu, ada kritikan. Tapi sahih semua. Dari segi sahih semua. Boleh lah. Biar kita tahu lah. Biar kita tahu. Anda biasa tengok ni dalam mazhab Syafi'i lah, dia pakai serban dia akak kita sikit lah. Sek dia buat. Dah. Terbiasa tengok lah. Tu dah satu pendapat lah. Sebab dia kata muka tidak syarat kata asal kena rambut. Tak apalah
Jadi ketika nak sapu kepala ketika wudu, kalau ambil lagi ketika mandi wajib misalnya lah, tak boleh mandi wajib tak kena ni. Kena sini jadi tak boleh, dia kena rata. Tu lain tu. Tu bukan sapu tu. Mandi wajib bukan sapu sebab dia mandi. Nabi buat gini nak cekor ni guna jari masuk air ke buat nak suruh rata biar kena umbi kulit tu. Umbi rambut tu. Begitu juga ketika sini kerana hal yang menjadi pelengkap amalan wajib, maka hukumnya juga wajib. Demikian pula ketika seseorang sedang menunaikan ibadat haji, iaitu pada ketika ihram itu, waktu tak boleh pakai sunat tu. Yang kedua, uban adalah satu tazkirah, peringatan bagi orang yang beruban dan sebagai tanda dekatnya ajal. Baru dia nak mati ni kata. Seorang penyair ada mengumandangkan syair dia, mendeklamasikan syair dia. Syair tu tahu banyak lagi yang lainnya. Ada lagi hal lain. Dia kata ala famhad li nafsika qabla mautin fa inna asy-syayba tamhidul himami wa qad jadda ar-rahil fakum mujidda bihattir rahli fi daril muqami. Ketahuilah hendaknya engkau mempersiapkan diri engkau sendiri sebelum kematian. Kerana sesungguhnya uban itu adalah tamhid, muqaddimah kepada himam, kematian. Dia muqaddimah dia tu. Tamhid ni muqaddimah, kata pengantar. Kalau tamhid ni dalam surat, dalam kitab, dia panggil kata pengantar. Tamhid ni persediaan, pengajar, dia buat pengantar. Himam tu, demam tu maksudnya kematian. Demam nak mati maksudnya. Itu maksudnya. Rombongan perjalanan benar-benar bersemangat, maka jadilah orang yang bersemangat juga dengan cara berjalan cepat untuk ke negeri abadi. Maknanya kena cepat, tak boleh bertangguh buat amal tu. Nak suruh biar boleh sebawa sebanyak-banyaknya bekal ke hari akhirat. Itu maksudnya. Kita memohon kepada Allah agar kita boleh beramal, mampu beramal yang baik dan mendapatkan husnul khatimah. Kenapa dia maksud husnul khatimah ni sebenarnya? Sebab husnul khatimah ni hakikatnya kita tak tahu pun. Seseorang itu dapat husnul khatimah, dia tu masuk perkara ghaib. Kalau kita dah nampak orang itu mati dalam masjid itu zahir saja. Zahir saja. Zahir kita kata husnul khatimah, sebab tu kita doa. Setengah ulama kata husnul khatimah ni, dia kata maksudnya seseorang itu ketika dia berada di ghargharah, lain tengah antara alam musyahadah dengan alam kubur, tengah tu dia panggil ghargharah. Dia ada satu, orang panggil, kita kata satu garisan yang sangat halus. Mana antara alam nyata musyahadah dengan alam barzah, alam kubur, tengah tu dia panggil ghargharah. Jangan sampai situ. Kalau dia sampai situ, tertutup yang pintu taubat. Kalau sebelum sampai tu seorang tu boleh bersyahadah, itu salah satu tanda. Kita tak tahu lah. Kita tak tahu. Setengah ulama kata mana pada tahap tu telinga dia pun tak didengar ada orang bercakap, mata dia pun tak nampak. Cuma masa tu dia tak mati lagi. Jadi tertutup pintu taubat mengikut ulamanya bila berada di ghargharah. Ghargharah tu orang panggil ketika sakarat itu. Bunyi tu ghargharahnya panggil ismus saut. Perkataan itu dia nama kepada bentuk bunyi. Dia panggil ismus saut. Isim naut. Pada isim naut ni misalnya cara berjalan. Isim bunyi. Isim bunyi. Bunyi tu bunyi orang. Kalau kita agak embek ke apa? Kambing. Kalau tembong dia ada bunyi tu. Kerana ejau tak boleh ada. Ni alat ni ada juga gitu. Misalnya dia panggil masdar naui. Masdar yang menunjukkan bentuk misalnya jalan lah ke mana. Semua tu dia ada bahasa Arab. Tu payah kat dah tu. Dia kena tengok kamu. Maka kalau mengaji ya, mereka lah tu. Baik. Habislah di situ. Jadi harap-harapnya maknanya Allah SWT kurniakan kepada kita husnul khatimah berkat dengan kita baca sebab nak kenal Rasulullah lah. Sebab kenal Rasulullah ni sebenarnya dia orang panggil maqasid daripada kita belajar kita ni, yang paling utama adalah nak menimbulkan mahabbah. Sebab bila kita timbul mahabbah kepada Rasulullah ni, dia akan timbul gejala dia. Gejala dia kata saya. Bila saya ni kita akan cuba ikut Nabi. Itu baru saya. Sebab tu kalau seseorang tu misalnya langsung tak belajar ni, mana saya kepada Rasulullah mungkin tidak sempurna. Tidak sempurna.
Gitulah. Kita pergi seterusnya bab yang ke-6. Rasulullah mewarna rambut dia. Ubal lah maksudnya, ubal. Tadi kan sebelum ni sebut Rasulullah tidak mewarna rambut. Bab ni Tirmizi buat bab khusus pula. Nabi mewarna rambut dia. Sebab tak ada sebut dah sebelum ni. Hak ni termasuk dalam bab khilaf. Tapi setengah ulama kata hak mewarnakan rambut ni memang lebih kuat. Lebih kuat. Jadi hak kata dak, ada kata tu lebih kuat gitu lah. Enggak khilaf ni. Tak apalah kita baca. Imam Tirmizi membuat bab ini. Ni ada 4 hadis ada 4 hadis. Di bawah bab ini ada 4 hadis. Ada 4 hadis. Baik. Imam Tirmizi membuat bab ini untuk menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarna rambutnya. Maksud bab ini Imam Tirmizi buat ni untuk menjelaskan apakah beliau melakukannya atau tidak. Mana dalilnya? Di sini dikemukakan dalil. Jadi mewarna rambut sebahagian sudah dijelaskan sebelum ini. Ada dah bincang. Ada Anas kata dok misalnya lah. Tak dok, dia kata dok. Ada lagi orang kata dok. Sebab Abi Rimsah sendiri pun ada riwayat dok. Daripada dia juga ada riwayat Nabi Tam. Dia sendiri riwayat bercanggah. Kok mana? Yalah ada ulama, kita tengok selepas ni lah. Jadi ulama kata dia kata dai itu tidak kuat. Dia kata Nabi tidak dai rambut tu lebih kuat pula ni. Khilaf. Tapi bukan waktu saja hadisnya. Cuba kita tengok. Ada merubah warna rambut yang putih dengan hina, dengan kita kata pokok warna merah lah, dan katam. Al-katam itu mana pokok yang digunakan untuk warna hitam atau dengan hina saja, atau campur jadi perang lah. Para sahabat berselisih pendapat. Cuba tengok, sahabat berselisih pendapat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarna rambut atau tidak? Perkara ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim dalam kitab dia Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad ni kitab penting ya. Bekalan untuk hari akhirat. Nama kitab tadi, bekalan untuk hari akhirat. Siapa dia? Awak kita ada mengajar ni. Nama? Ustaz Syarafi. Ustaz Syarafi. Ustaz Syarafi. Zadul Ma'ad ni maulid kita ni. Ada terjemuh Indonesia ni. Bekalan untuk hari akhirat. Ni antara sebab dia sahur. Ni memang sahur. Nah, tak ni. Ibnul Qayyim, jasa dia besar dengan tulis kita ni. Dia sebut bahawa Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewarna rambut. Abu Hurairah berkata Rasulullah warna rambut dia. Pula. Dan beberapa sahabat lain menyatakan Rasulullah sangat sering menggunakan minyak wangi hingga rambutnya berubah menjadi warna merah kesan daripada minyak wangi itu. Sehingga orang menyangka Nabi mewarna rambut, padahal tidak. Pula ni antara hak kata tak lah. Dia kata hak tu kesan minyak wangi. Inilah kesimpulan yang dibahas dalam bab ini, iaitu khilaf dia, khilaf. Nak ayatnya bab khilaf. Bagi orang yang tarjih kata dal, maka Nabi dal rambut. Dikemukakan oleh Imam Tirmizi di bawah bab ini 4 hadis. Hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-45. Wa bihi qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Hushaim qala hadatsana Abdul Malik qala hadatsana Abdul Malik bin Umair an Iyad bin Laqit qala akhbarani Abu Rimsah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ibni li faqala ibnuka hadha faqultu na'am ashhadu bih qala la yajni alayk wa la tajni alayk. Tu tanda buh dalam kurungan. Sebab kalau kita baca terjemah tu tak faham. Kalau dia terjemah tu dah. Cuma dia ada huraian. Ni bahasa suspense lah, ni bahasa suspense. Dia perlu huraian. Nabi kata la yajni alik wala tajni alik. Jangan dia melakukan jenayah pada engkau dan jangan engkau melakukan jenayah pada dia. Apa dia maksud? Qala wa ra'ay qala jadi kata beliau kata Abu Rimsah ni, wa ra'aitu syaiba ahmar, saya tengok ubah Nabi warna merah. Baca dah kita tengok ni. Qala Abu Isa hadha ahsanu syai'in wa ruwiya fi hadzal bab. Ruwiya fi hadzal bab wa afsar lianna ar-riwayat as-sahihah
anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yablugh asy-syayb. Wa Abu Rimsah ismu Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Imam Tirmizi dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Rimsah. Beliau memberitahuku, kata Iyad kata, Abu Rimsah sebut pada saya, aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku bersama anak aku. Masa aku bersama anak aku jumpa Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, ni kita kecek muda sahabat kan, dia di Mesra bukan kata sikit orang panggil format gini dah. Kalau kita kecek, anakmu kan ni? Gitu Nabi tanya, anakmu kan ni? Saya pun jawab ya. Kemudian Rasulullah pun kata kepada dia, Janganlah biar ia berbuat jahat kepadamu. Janganlah engkau membiarkan engkau berbuat jahat kepadanya. Dia panggil lam amarai, sebab tu biarlah. Ana terima tu sebab dia lam amarai dia panggil. Jangan biarlah, ataupun jangan biarkan, gitu kan. Jangan dia buat jahat kamu, jangan buat jahat pada dia. Ada huraian selepas ni. Abu Rimsah melanjutkan ceritanya. Dia kata masa jumpa tu kecek gitu tu, antara hak dia sebutnya, jadi saya tengok warna rambut Nabi tempat tertentu ubah dia tu warna merah dia tu. Kata Abu Rimsah. Kata Abu Isa, siapa dia Abu Isa ni? Imam Tirmizi lah. Ini kunyah Imam Tirmizi. Abu Isa ni mana Imam Tirmizi. Dia kata ini adalah riwayat yang paling kuat dalam masalah ini dan juga paling jelas ni. Dari segi riwayat ni paling jelas. Maknanya rambut Nabi warna merah. Dia tak ayat dah kata. Dia tak ayat, cuma dia tengok warna merah. Kerana riwayat yang sahih menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai berubah warna merah. Jadi hak ni ayat warna merah. Mana dia tak ayat berubah. Jadi dari segi riwayat hak ni paling kuat kata Imam Tirmizi. Abu Rimsah ni siapa? Nama sebenar dia, orang panggil nama khas dia, Rif'ah bin Yathrib At-Tamimi. Sila tu At-Taimi, bukan Tamimi. At-Taimi sila. Sebab atas tu Bani Taim. Dia ni Bani Taim. Sebelum ni ada dah. Sebelum ni ada dah. Tak berjumpa dia ada dah ayat sebelum warna merah. Dia ada. Dia gini, Abu Rimsah ni dia ada dua riwayat. Ada riwayat yang dia kata Nabi warna rambut, ada yang kata tak, dua-dua. Selepas ni dia bincang. Jadi ulama tarjih lah, dia pendapat dia dua tu mana hak kuat. Selepas ni lah. Baik, Imam Tirmizi meletakkan bab ini di bawah bab ini. Imam Tirmizi letak hadis Abu Rimsah ni sebagai hadis pertama di bawah bab ini. Hadis pertama. Gapo dia? Dia kata aku jumpa Rasulullah ketika tu aku bersama anak. Dalam hadis ini ada pelajaran penting. Dia ambil lagi. Ayat lalu. Yakni seorang ayah hendaklah membawa anak dia ke majlis ilmu. Jika seorang ayah hendak pergi ke majlis ilmu, mengunjungi seorang alim atau yang itulah orang yang mahir lah dalam bidang apa-apa, bahawa jenis alim, tak kira lah bidang agama ke, tak kira lah. Molek kalau dia boleh memungkinkan, jika memungkinkan, maknanya kalau dia boleh bawa anak dia, tu molek, comel lah, bawa lah. Kerana tindakan tersebut adalah merupakan satu bentuk pendidikan bagi anak-anak dan boleh menyuburkan dalam diri mereka cinta kepada ahli ilmu, mencintai majlis ilmu, dan juga terikat hati dengan ilmu. Sebab apa? Sebab sudah dibiasakan, serta boleh mengambil pelajaran. Kerana sistem mengaji zaman itu gitu ya. Sistem mengaji zaman itu sesuai. Lah ni tak agak kamai kuliah saja. Hak ni kuliah ni dia ada untuk bentuk dia. Kalau kuliah ni ada, kalau bawa anak-anak kita setengah ni tak sesuai. Budak ni dia ada bentuk lain pula pengajian dia. Tapi kalau hak jenis-jenis gini bagi orang sesuai. Kalau untuk peringkat menengah dia boleh faham dah ni. Kalau untuk gini lah, untuk kita ni boleh. Permasalahan ini lebih ditekankan lagi pada zaman kita sekarang ini, kerana banyaknya fasilitas yang melalaikan dan menyimpangkan kita ni. Banyak dengan orang panggil perkara-perkara baru, perubahan-perubahan hidup yang berlaku ni yang melalaikan daripada pengajian. Kitab ni setakat pengamatan lah, antara kitab yang paling tidak diminati.
Ingat anda pernah pergi ke Gua Musa? Oh, tak sih. Mami kali tak disuka ni. Nak aku apa ya kita ni? Dia kata, Pak Ustaz, ni kita lain Ustaz. Kata ni cara Nabi ni. Dia kata, oh dia tak minat. Dia sebut terai juga dia tu. Dia sebut terai, tak sih dia. Kita ada ke sakit betul mata. Muka tak ada lagi tak ni. Sosok kalimah tu cari dalam kamu. Pasal sakit betul mata. Muka dia tak ada syarah. Ada pun syarah ke Arab. Jadi Arab tu kena cari ke Arab pula kalimah. Jadi kalimah tu setengah-setengah ni kalau kita tidak mujur dia buat tuai kita ni. Anda pengalaman mengajar lu kena cari dalam kitab-kitab klasik. Kamus klasik. Baru ada kalimah. Kamu baru pun tak ada. Tadi mana tengok lagi misalnya kita kata Al-Faqah. Tak ada. Kamu apa ni Maurid tu. Tak ada. Kamu besar tu pun tak ada. Ustaz Batu tak ada. Tapi kalau tengok dalam kamu klasik tu ada. Panggil fiqh luah. Baru ada. Setengah-setengah lah, bukan semua. Sehingga syahwat dan syubhat menerkam, menguasai generasi muda umat Islam. Oleh sebab itu mengajak anak-anak ke majlis ilmu dengan lemah lembut dan cara yang terbaik serta memberi semangat kepada mereka akan membuat mereka mencintai majlis kebaikan. Maka hal ini akan sangat bermanfaat dalam mendidik mereka. Cuba bayangkan. Sekolah kita daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah tak ada sikit pun. Kalau setahun tak apa, dah dalam 12 tahun tu dah menengah, rendah dengan menengah. Tak ada pun. Dalam pendidikan Islam pun tak ada. Tu memang itu orang panggil kekurangnya. Sepatutnya kita kata ambil tajuk sahadis pada tu. Tak usah bincang kilah-kilah. Misal seubah ambil sahadis. Tak usah ambil otak ubah tu jadi punya ambil. Tak usah ambil akhilah. Satu tajuk ambil sahadis. Ni pihak boleh buat ni pihak untuk budak-budak. Cukup dah. Dia kurang biar tahu kat nama tokar. Baik kubang dengan suruh. Mengotak dah bisa lah. Warna pun nak suruh kat hidup sombak. Nyaga tak lembu. Lepas tu dia pun nampak selekar mulai tu. So yang tokal. Dia sebut tu kan ni. Bahaya. Dia hanya duduk sana ni tahu tak. Kita pernah juga cuba. Bila ada minta kuliah kita baca kita syamat. Gajah ada kita syamat kita tak pernah. Apa dia syamat? Maknanya berat benar kalau pekoh tu tahu kan. Kata syamat dia sebut tentang fizikal Nabi dan dia berkait dengan Nabi secara individu peribadi. Maka Nabi dah waktunya. Tak sih tak minat. Dia tahu tak minat lagi tu. Baik, seterusnya. Nabi tanya Abu Rimsah tu, ni anak engkau ke? Jadi Nabi tanya kepada Abu Rimsah. Dia pun jawab iyalah. Jadi dia jawab tu ada penegasan. Ya, ni benar anak saya. Kalau jawab ya, apa kita ya, ni adalah anak saya. Itu untuk penegasan, tak apalah tu. Hak penting, hak kejut agak sikit ya. Lepas tu Nabi kata, janganlah biar ia berbuat jahat padamu dan janganlah engkau biarkan diri engkau berbuat jahat padanya. Apa maksud ni? Maksudnya, jika anak engkau melakukan jenayah, yakni pelanggaran hukum syariat, maka pelanggaran itu ia yang menanggungnya, bukan kamu. Dan jika kamu yang melakukan jenayah, maka jenayah itu kamu yang tanggung ni dosa, bukan dia. Gitu kalau gitu maksudnya. Setiap orang tidak akan menanggung dosa orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Kenapa begitu? Kerana kata-kata Nabi ini sebenarnya nak mengkritik, nak menghentikan kebiasaan jahiliah, iaitu balas dendam. Maknanya kalau anak mu buat jahat, dosa dia boleh ke dia, bukan boleh ke dia. Bila mu telah didik dia dengan baik, dosa dia buat boleh ke dia. Kalau kamu buat dosa, kamu boleh pada kamu. Hak sebenarnya Nabi nak ayatnya ni dalam syarah dia memang sebut gini lah. Cuma mujur dia buat sini. Kalau tidak sekejap kita kena tulis dulu. Jelas dia buat, iaitu Nabi nak ayat jangan balas dendam. Apa tu? Kerana pada masa zaman jahiliyah dulu, kalau seseorang lain membunuh
orang lain dari suku bangsa yang lain, suku kabilah yang lain, maka suku kabilah tersebut dia berdendam, dia akan bunuh, tak kira siapa pun, asal dari kabilah tu. Kadang-kadang anak yang melakukan jenah, dia pergi bunuh pok, tak kira dah siapa, masa kan boleh bunuh. Atau saudara, atau sejumlah orang dari keluarga dia, nak semua memuahkan zaman jahiliah. Pada hak bunuh tu anak dia, bukan pok dia tak terlibat pun. Tapi arak jahiliah dia tak kira gitu. Anak asal ni berlaku di Rusia, di anak baca di sejarah Korea, dia ni berlaku lagi. Hak ni berlaku secara meluas satu ketika. Lah ni anda tak pasti. Anda tengok dalam internet, dia cari artikel tentang dia punya bangsa sebelah sana lah. Saja nak tengok, ada satu artikel dia kata kalau satu keluarga tu ada ahli keluarga dia melakukan jenayah, dulu kerajaan akan bunuh semua keluarga dia, ataupun bunuh seorang dua. Sampai begitu dulu. Tapi lah ni dia tak bunuh pun, dia akan penjarakan ahli keluarga dia. Kalau seorang keluarga dia melakukan jenayah, dia akan penjarakan. Misalnya kalau seorang keluarga dia terlibat dengan dadah, bukan kata hak terlibat tidak dihukum, tak. Dia akan dihukum juga keluarga dia. Dah hilang keistimewaan. Ni zaman jahiliah, betul-betul zaman jahiliah. Ya ke? Tu je lah. Tu memang Israel tu. Okey gitulah tu. Dah ni maksud anda ni maknanya berlaku sama-sama dia. Sama-sama dia, kita kata orang bukan kata orang lain, makna sama-sama orang Korea lah. Orang kata Hamas tu memang lah kezaliman luar biasa lah tu. Dia kalau puak Hamas tak bunuh, memang dia bunuh juga. Sebab tu dia kata baik mati secara terhormat. Itulah Tapi orang ni kau sampai jahiliah dulu kat memang gitu. Baik, Nabi nak buat hal tu. Jadi Nabi SAW menghentikan kebiasaan salah tersebut dengan beberapa hadis. Di antara hadis, janganlah ia berbuat jahat kepadamu. Maknanya dengan sebab dia buat jenayah tu orang hukum kamu. Tu tak boleh gitu. Maknanya Nabi Ayah jahiliah tu dia kekal tinggal sejarah tak boleh hamarah tu. Itu maksudnya. Kemudian perkataan Abu Rimsah, aku melihat uban Nabi berwarna merah. Riwayat ini berbeza dengan riwayat dia juga sebelum ni. Sebelum ni, sini Abu Rimsah sebut, aku tengok uban Nabi warna merah. Ni riwayat ni. Riwayat hak dia ni berbeza dengan riwayat dia hak sebelum ni. Dalam riwayat hak dia sebelum ni, dia sebut gini, Abu Rimsah juga. Dia kata rambut beliau telah beruban. Baik. Jadi hak dalam hadis dulu dia sebut je lah rambut Nabi telah beruban. Hak ni tak rambut Nabi warna merah, dia tak ayat beruban. Nampak ada merah sikit. Gitu. Jadi hak ni dia tak beruban. Sedangkan dalam riwayat ni dia mengatakan aku melihat rambut Nabi beruban. Cuma dia ubah sini terjemah uban. Kalau nak kira asal tu anda tengok dalam Arab juga lah. Dia sebut gitu. Kalau kita tengok ni pun mana Ahmad gitu dia sebut merah. Jadi bila sebut merah ni dia pemahaman tu lain sebenarnya. Apa merah ni? Kerana kesan minyak wangi. Tapi dalam riwayat lah sebelum ni jelas sebut beruban. Tu beza dia. Kalau boleh buat lah, sebab anda tengok Arab tu maknanya tidak disebut tu. Sebab tu jadi beza. Kalau sebut ubal juga tak ada beza lah. Kena buat. Aku melihatnya rambutnya berwarna merah. Buat ubal. Hak ubal tu riwayat sebelum ni. Syaib. Kalimah syaib itu. Boleh tu jadi beza tu. Jadi riwayat yang kedua ni hak dia sebut warna merah tu. Riwayat kedua ni. Kalau riwayat dulu disebut rambut Nabi berubah. Hak riwayat hak ni riwayat rambut Nabi warna merah. Hak dia masa dia bawa anak dia tu. Baik. Riwayat yang kedua ini, riwayat hak kata dia tengok rambut Nabi ada sebahagian warna merah tu, sesuai dengan riwayat-riwayat sebelumnya yang menerangkan bahawa jumlah uban Nabi tu hanya sedikit. Ni pemahaman. Jadi makna bila kata merah, nak ayat ni uban tu sikit. Dari sebelum ni dia bincang dah merah tu, nampak merah tu asalnya putih, tapi bila minyak wangi tak nampak jadi uban, nampak agak merah sikit.
Jadi sebenarnya ada ubat. Apa nampak merah sikit dah ubat. Bila comel minyak rambut tu jadi nampak merah, tidak nampak putih. Dan di sini Abu Rimsah menceritakan bahawa ubatnya warna merah. Ubatnya warna merah. Dia sebut itu. Maknanya ni sebab tu bagi Khilaf tu setengah orang kata dia tak kata ubat, dia kata warna merah. Khilaf pula. Lalu apakah warna merah ini tersebut kerana ni sebab tu timbul. Jadi kalau gitu, apakah warna merah tu kerana dia dye ataupun kerana dia berminyak rambut? Sebab tu setengah ulama kata bila Abu Rimsah sebut warna merah, maknanya dia tak berani nak kata berubah tu. Tapi sebelum ni dia tengok nampak berubah, tapi orang ni nampak merah pula. Mana tu? Apa merah tu? Sebelum ni sebut berubah. Merah tu ubah ke? Ke dia dye ataupun kerana kena kesan minyak rambut? Khilaf pula situ. Sebahagian ulama berpendapat ni pula. Hak berubah tu terang dah berubahnya. Merah ni mana pula merah ni? Sebenarnya ulama berpendapat bahawa warna merah tersebut kerana diwarnakan, didye lah merah tu. Sebahagian ulama, bukan semua. Kerana ada riwayat daripada beberapa sahabat yang jelas-jelas menyatakan bahawa Nabi ini mewarnakan rambut dia, seperti riwayat Ummu Salamah yang akan disebutkan nanti. Sedangkan sebahagian ulama yang lain berpendapat bahawa warna merah tersebut bukan kerana Nabi dye rambut dia, tapi kesan kerana kesan minyak rambut tu. Sedangkan Nabi SAW tidak mewarna rambut dia. Sebab tu nak kata hak bak merah tu ulama tidak kata berubah. Ada kata berubah, semua kata tidak. Hak jelas kata berubah riwayat Abu Rimsah sebelum ni. Itu maksudnya. Jadi orang bahannya merah, apa dia kata merah? Hak sebelum ni dia kata berubah tu orang terima semua. Ada kata tidak, apa ni anak kata berubah, hak ni kata tidak, macam-macam lah. Hak merah. Baik. Hal ini ditegaskan oleh Anas bin Malik pada riwayat sebenarnya. Kalau Anas kata tak berubah. Mana kalau merah ni bagi dia ni kesan minyak rambut lah. Moga Anas ni hantar. Enggak, Anas ni riwayat dia kuat. Moga dia ni khadam Rasulullah. Kalau kita duk baca ni dah. Kalau kita duk baca ni riwayat dia saja. Berapa Anas tak ingat. Berapa hadis dia cuba tengok alik belakang. Berapa hadis dia semua sini. Anas tak ingat. Cuba tengok. Berapa ratus. Mana? Ini untuk berakhir sekali. 415. Dia 415 ni dia setengah dia buat dah, tak ada dia buat dah. Setengah ulama kata hak asal ni tu. Nah tu dia campur semua. Tapi kira-kiranya ulama cek tengok tu ada dia gini, ulama cek tengok tu ada lemah. Sedangkan kalau tak pakai tu pun ada kuat dia buat. Tak perlu. Tu jadi 415. 415 ni banyak dah nak tahu tentang Nabi ni. Tu meh sakit mata tu dah. Cuba kita tengok lagi sini. Mata Anas pun tak kira. Tapi banyak dia paling banyak. Paling banyak. Mengikut ulama lah, Anas pun tidak kira tu. Sebab kita nak baca tentang orang panggil apa ni, dia panggil bayu data kitab dia ni, memang Anas lah banyak. Anas lah paling banyak. Kalau kita jumpa semua Anas ni, memang paling banyak. Kalau nak kira boleh tanda, kira sos. Anas pun tak kira tu. Baik, Abu Isa berkata, ni Imam Tirmizi. Dia kata maksudnya penulis buku ini Imam Tirmizi, ini adalah riwayat yang paling kuat dalam masalah ini dan yang paling jelas. Sedangkan dalam manuskrip yang lain, disebutkan yang paling jelas di antara semuanya. Redaksi kedua inilah yang dinukil Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Hak kata warna merah tu. Ni paling kuat. Masalah sekarang warna merah tak apa maksud? Khilaf pula. Ada kata merah tu kerana dia dah, ada kata merah tu kerana tidak dah, kena minyak. Tu khilaf pula. Tapi kukuk mana pun rambut Nabi ni kalau kita nak kata dah pun, makna orang sanak dia sanak tu ni kuat. Jadi cuba ini orang panggil khilaf ni. Sehadis ulama tu berdua pendapat. Ada kata merah tu kerana dah, kerana dia warna rambut. Ada kata merah tu kerana kesan minyak rambut. Nampak kan? Sebab tu kalau kita ambil Abu Rimsah sendiri, kalau kita nak kira, kalau kita nak campur dengan ni merah, campur dengan riwayat sebenarnya, maknanya berubah lah.
Sebab dia riwayat sebelum ni Nabi rambut berubah. Jadi hak dia rambut ni sebut merah nak ayatnya berubah juga. Jadi maknanya kalau kita nak pakar setengah-setengah ulama kata hak Abu Rimsah ayat ni ayat Nabi dah warna merah. Maknanya kesekan ubah lah dia dah warna merah. Sebab sebelum ni dia riwayat berubah. Ulama nak kata dah orang tu kesan minyak. Dia mari pula hadis isteri Nabi, Nabi buat gini tu. Nabi buat gini nak kali sudah tu kalau nak pergi bila-bila nak pergi semaya tu dia ambil dia buat gitu Nabi. Dia buat gitu. Tu. Anak tu baca ni nampak lagi. Gua kita tu ada ngaji kita ni. Bila ngaji untuk guru kita Maulana sebut dia buat. Dia kata sebab isteri Nabi buat gini. Dia panggil riwayat secara apa ni? Musalsal lah. Musalsal ni maknanya buat ni cara tu buat gini. Supaya ada hadis Nabi ayat ketika atas huta. Sahabat Nabi naik atas huta. Gini masa Nabi atas huta dia panggil musalsal. Atau buat gini Nabi kata ana wa kafirul yatim kahatain. Kita buat juga tu musalsal ni. Musalsal. Jangan hidup gitu. Nabi ayat 2 jari hidup gitu. No, tak boleh kan? Tu musalsal. Nah, aku dengan orang yang jaga kepentingan anak yatim, aku dengan dia dalam syurga ni, Nabi kata. 10 jari. Nabi gerak-gerakkan jari dia. Tu dia panggil musalsal tu. Musalsal dia ada pembahagian pula. Musalsal ruwat dengan musalsal dia punya apa ni teks hadis. Dia ada 2 pula tu. Musalsal ruwat ni maknanya musalsal perawi. Selagi musalsal dari segi dia punya matan ni dia ada pula. Baik, tak apalah. Jadi maknanya adalah ni lah paling jelas. Jadi paling jelasnya maknanya khilaf lah. Nak ayatnya kalau kita kata mana Nabi dah rambut, kita tajih merah tu makna dah kesan daripada warna. Maknanya ni antara riwayat kuat, riwayat tu maknanya riwayat sanad. Tapi mata dia ulama khilaf. Gitu. Bila kata mata tu jadi khilaf tak? Maknanya jadi khilaf lah dia punya masalah ni. Jadi Tirmizi sebut ni yang paling jelas. Maksud kalau dia tu paling jelas. Dia maksud paling jelas adalah yang paling dapat menerangkan keadaan Nabi dan menjelaskan keadaan uban Nabi. Nak ayatnya Nabi tu berubah lah. Lepas tu berubah warna jadi merah berubah tu. Tu. Kalau setengah ulama tadi kita bicara, setengah ulama kata maknanya berubah jadi buat apa jadi merah tu? Kayak kidal lah tu. Lepas tu ni pula dak dia kata bukan berubah. Rambut hitam acak kali dah nak hari kena minyak wangi dia jadi merah panas ke minyak wangi puluknya. Kemudian dia menerangkan illat kelemahan riwayat. Kerana riwayat yang sahih menyebutkan Nabi SAW tidak sampai berubah puluknya. Hal tersebut kerana jumlah uban Nabi sangat sedikit sehingga tidak perlu didai, tidak perlu diwarna sikit dah. Dari sini dapat diambil pelajaran penting wallahualam bahawa penulis yang Imam Tirmizi lebih condong pada pendapat Anas bin Malik, yakni Nabi tidak mewarna rambut. Imam Tirmizi lebih cenderung tu. Ni kata penulis ni lah. Lebih cenderung kat tu. Ni khilaf lah. Kalau guru Anas dia memang dia terima khilaf. Cuma oleh kerana khilaf tu memang kuat juga, molek lah kita buat. Biar ada sekali tak apa dah. Anak pun tak akan buat hari ni. Gitulah. Jadi kalau kita tengok ada orang di dalam rambut tu saya kata gap pun. Muka-muka boleh. Berkata penulis Imam Tirmizi, Abu Rimsah ni nama dia Rifa'ah bin Yathribi At-Taimi. Itu sebenarnya tu bukan Tamimi. Inilah yang diyakini oleh penulis, juga yang ditegaskan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Ibn Hibban. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh Al-Mizzi tentang biografi Abu Rimsah dalam kitab Tahdzibul Kamal. Dan sebenarnya ada pendapat-pendapat lain. Khilaf pula nama sebenar Abu Rimsah ni apa? Kalau bagi Imam Tirmizi nama Rifa'ah bin Yathribi tu, makna dia ni daripada Yathrib, nisbah pada Madinah sebelum Madinah tu. Dan dia ni asal keturunan adalah daripada Bani Taim. Baik, hadis yang kedua. وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شريك عن عثمان بن موهب قال سئل أبو هريرة هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان بن عبد الله بن موهب
faqala an Ummi Salamah. Imam Tirmizi dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah. Beliau pernah ditanya, apakah Rasulullah mewarnakan rambut dia? Abu Hurairah kata ya. Gege sana Abu Hurairah kata ya. Kayak satu belagu molek kena. Nak awak ni? Anak kata tidak. Anak kata tak. Abu Hurairah kata ya. Gak anak ni ramai, bukan dia seorang, ada sahabat lain kata tak. Abu Hurairah begitu juga. Saya nak bakat antara dia kata ya, dia sendiri buat. Saya nak Umar buat. Besar-besar sahaja, besar Abu Hurairah. Besar pada anak tu sahabat tu. Nak awak ni. Abu Isa berkata Abu Awanah meriwayatkan hadis ini daripada Uthman bin Abdullah bin Mauhib. Bukan Muhib, Mauhib. Ia berkata dari Ummu Salamah, dari Ummu Salamah. Baik, cuba kita tengok semula kan. Abu Isa kata Abu Awanah meriwayatkan hadis. Hadis ni makna matan ni. Matan ini. Riwayat Abu Hurairah ni mana pernah ditanya apakah Rasulullah mewarna rambut? Abu Hurairah jawab iya. Dia kata Abu Isa, Imam Tirmizi kata Abu Awanah meriwayatkan hadis ini daripada Uthman bin Abdullah bin Mauhib. Ia kata dari Ummu Salamah. Kalau kita tengok ni daripada Abu Hurairah. Cuba tengok Uthman bin Mauhib lah ke tu. Ni Uthman bin Abdullah ni Mauhib ni mana tuk dia lah. Tapi orang Arab ni biasa dia guna gini. Anak tu kadang tuk dia guna anak lagi. Apa ni? Uthman anak, dia pun anak tok dia. Dia tak sebut Abdullah. Bagi orang Arab itu tidak salah. Hak sebenarnya Abdullah bin Muhammad bin Mauhib. Dari Uthman bin Mauhib, ia kata Abu Hurairah ditanya. Kata Abu Isa, Abu Awanah riwayat daripada Uthman juga, tetapi dari Ummu Salamah, bukan dari Abu Hurairah. Ummu Salamah ni isteri Nabi lah. Baik. Tu kena baca bawah tu lah. Tak apa, kita baca ni. Lepas tu kita baca bawah. Penting tengok bawah tu. Nota kaki 100. Baik, kita baca ni. Dalam sanad hadis ni ada Syarik Al-Qadhi. Ada Syarik Al-Qadhi. Tu, cuba tengok semula tu. 40 ni, hadis 40 ni. Dalam ni ada kita baca. Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami. Kami itu maksudnya Imam Tirmizi dan anak-anak murid Sufyan hak lain. Anak murid Sufyan ni bukan Imam Tirmizi saja. Orang lain pun ramai lagi. Jadi kata Sufyan, dia kata jadi kata Imam Tirmizi, Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami. Maknanya Sufyan ni tok guru Imam Tirmizi. Kata Sufyan, dia kata ayahku cerita kepadaku, yakni Waqi' lah. Ayahku tu makna Waqi'. Dia ambil cerita ni daripada Syari'. Syari' ini Syari' Al-Qadhi. Inilah Syari' Al-Qadhi. Baik, dalam riwayat ni hak kita baca ni ada Syari' Al-Qadhi. Lagu mana kedudukan dia? Dari segi status dia sebagai perawi, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bukan seorang, adalah orang yang hafalan dia tak bagus, jelek, mudah nak tak ingat. Kadang-kadang tukar baga. Orang panggil su'ul hifz, buruk ingatan. Maknanya itu dia jadi dhaif hadis. Di sisi lain, para perawi yang siqah menyelisihinya. Mana jadi mungkar pula. Mana perawi lain yang lebih siqah pada dia menyelisih dia, iaitu mereka menetapkannya sebagai musnad Ummu Salamah. Dan inilah yang benar. Jadi bukan musnad Abu Hurairah ini. Musnad Ummu Salamah, hak riwayat daripada Uthman daripada Ummu Salamah, hak tu lebih kuat. Hak riwayat daripada Abu Hurairah tak kuat. Jadi hak riwayat daripada Abu Hurairah ada Syari' Al-Qadhi, tapi riwayat dari Ummu Salamah tak ada Syari' Al-Qadhi. Boleh tak ada? Gitulah. Tak apalah. Cuba tengok bawah ni. Bawah ni penting, biar anak baca lah. Mungkin penulis menyebutkan riwayat itu untuk menjelaskan illat yang menyebabkan hadis ini, untuk menyebutkan hadis ini dari musnad Abu Hurairah. Inilah ni. Ni yang panggil musnad Abu Hurairah. Ada Syari' Al-Qadhi tu. Kerana jamaah sekelompok ahli hadis yang thiqah seperti Abu Awanah, Salam bin Abi Mut'i dan Isra'il. Isra'il. Main tasawuflah lah ni Isra'il. Dulu nama ulama, nama Nabi asal ni. Sebab jadi pelik. Isra'il bin Yunus menyelisih Syari' dan menjadikannya sebagai hadis dari Ummu Salamah. Jadi Abu Awanah, Salam bin Abu Mu'ayyid dan Isra'il bin Yunus, dia kata hadis ni bukan Abu Hurairah sebenarnya, daripada Ummu Salamah.
Kalau siapa dia kata Abu Hurairah ni Syarif Al-Qadi, dia ni lemah, tak boleh pakai. Dia nak ayat tu. Jadi Imam Tirmizi nak ajar kita, betul aku bawa daripada Abu Hurairah, tapi Ummu Salamah ni kuat. Dia nak ayat tu ni. Ilat dia ke tu? Ada Syarif Al-Qadi, dia lemah. Maknanya hadis ni boleh pakai tapi dengan sanad lain. Jadi kalau kita nak ambil kira sanad ni menyokong dia, tak apa lah, maknanya pakai ni. Kalau hak tu lemah pun jadi kuat dengan hak lain. Tapi hadis sama. Gitu. Adapun hadis Abu Awanah adalah riwayat yang diisyaratkan oleh penulis dengan menyebutkan Abu Awanah. Jadi apa yang Imam Tirmizi sebut, dia kata Abu Awanah meriwayatkan hadis ini daripada Uthman bin Abdullah bin Mawhid, tapi bukan daripada Abu Hurairah, daripada Ummu Salamah. Jadi tujuan Imam Tirmizi sebut gitu secara isyarat. Abu Awanah meriwayatkan hadis daripada Uthman bin Abdullah bin Mawhid, ia berkata dari Ummu Salamah. Nah, ayatnya hak ni bagi dia lebih kuat lah. Adapun hadis Salam bin Abi Mut'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Tu. Di dalam kitab sahihnya, ia berkata dari Uthman bin Abdullah bin Mawhid, ia berkata aku menemui Ummu Salamah. Bukan Abu Hurairah juga. Hak dalam Bukhari pun bukan Abu Hurairah juga. Ummu Salamah juga. Kemudian dia mengeluarkan sehelai rambut dari rambut-rambut Nabi SAW untuk diperhatikan kepada kami. Dan sehelai rambut tersebut sudah didai, sudah diwarnakan. Hak ni daripada Ummu Salamah, bukan daripada Abu Hurairah. Adapun hadis Isra'il bin Yunus juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia dari Uthman bin Abdullah bin Mawhid. Belaka semua daripada Uthman. Ia berkata keluargaku menyuruhku pergi ke rumah Ummu Salamah, bukan Abu Hurairah, dengan membawa sebuah bejana yang diberkahi. Hak ni kita bincang dalam kitab Tabarruk di Langgar ni. Kemudian Israel menggenggam tiga jari dari perak yang di dalamnya ada sehelai rambut di antara rambut-rambut Nabi. Kerana pada saat itu, jika ada orang yang terkena ain, kena sampuk hatu lah maksudnya, atau sesuatu penyakit, demam ke, keluarga dia akan mengirim utusan menemui Ummu Salamah agar direndamkan rambut itu ke dalam air. Rambut Rasulullah ni, rambut selati ni, muka isteri Nabi tu, tak boleh pakai lah ni. Sebutlah ni. Sebab tak boleh nak pasti. Yang mereka bawa. Kemudian aku melihat ke dalam juljul, dan aku melihat beberapa juljul tu kemudian tak sempat nak tengok. Itulah bekas dia buat daripada apa ni perut tadi tu lah. Tengok ke atas tu, kemuncul dia tu. Dan aku melihat beberapa rambut yang warna merah. Tu nak ayatnya, warna merah. Al-Ismaili berkata, Ismaili siapa dia? Anak murid Imam Bukhari. Dia salah panggil nuskah Ismaili kan. Nuskah Bukhari ni 5 hak kita duk belajar tu, hak Maulana guna tu panggil Firabri, Al-Ismaili. Kata dia, dalam riwayat ni tidak dijelaskan bahawa Nabi SAW dah rambut. Tak jelas, cuma dia ayat warna merah. Sebab tak ada juga lah. Boleh jadi rambut-rambut itu menjadi merah sebab kena minyak wangi khilaf kan, sebab tadi. Jadi kemudian ada ayat sini, Tirmizi nak ayatnya, riwayat hak sahihnya daripada Ummu Salamah, bukan Abu Hurairah. Nah, ayat hak tu kalau kita kata hak ni lemah kerana ada Syarif Al-Qadi pun pakai riwayat lain lah. Tak salah tu. Tu dia nak ayatnya. Tu lah kita kata tu rengkah waktu anda nak mikir tak. Yalah kita dah baca ni. Mana ulama kita setiap hadis dia buat gini cek. Setiap hadis baru akidah kan tak akidah lain dah. Beratus ribu hadis lagi ni. Tengok sosok banding dengan mana kedua hadis ni orang lain riwayat. No. Enggak kita tak secaya lagi. No. Sampai Imam Abu Hanifah ada musnad dia. No. Simpun hadis-hadis riwayat daripada dia. Imam Abu Hanifah, kena Imam Abu Hanifah takut jadi lagu lain. Takut jadi fening. Tak kena jadi fening. Dia kena. Tengok putih mata ke nak kecek nak. Kalau tidak dia macam-macam. Ana masa mengaji dulu kan. Mana ana sebut sama ni lah orang yang berhadap dengan orang jauh salah ramai dia. Sebab dia mahir ilmu mantik sangat tinggi. Imam Abu Hanifah. Kadang-kadang dia tak guna ayat Quran pun debat dengan pokok mulhid. Engko dia tak perlu ayat Quran tu, dia pokok tak percaya Tuhan. Tapi kat dia mempengaruhi ramai orang sesat. Berhadapan dengan Imam Abu Hanifah. Ada setengah-setengah tubuh Imam, ada setengah-setengah tubuh Imam Abu Hanifah kata, "Suruh Imam Abu Hanifah pergi." Tunggu tak berani.
Pakai Ibn Hanifah kata tak apa, boleh sama. Imam Hanifah. Sebabnya Imam Hanifah kata pernah dia mimpi, dia kata masa ada orang cabar tu dia debat. Jadi tu dia suruh dia. Dia ajak gitu. Tu dia kata, sebabnya anak murid paling standard. Bila Imam Abu Hanifah sebut gitu, tu dia kata tak apa. Muqaddimah Imam Abu Hanifah, anda tak ingat ada buku berapa. Dia kata ginilah siapa dia cabar tu hamba debat tu. Gini kena lepas hamba dulu. Kalau boleh kalah hamba baru jumpa tu hamba. Jumpa anak murid dulu. Oh kena orang Imam Abu Hanifah kena nginyo dah. Oh Allah kata soal debat tu hamba ngamo kalah tu. Padahal dia bisa pada tu dia. Bab mantik memang hebat lah. Kau nak cerita panjang lah. Kadang-kadang tak ada debat, muqaddimah ada tu. Ada lah dia debat dengan apa-apa etis. Kita dia tu orang tak tahu dia punya yalah peranan dia zaman dia tu penting sangat. Zaman dia sangat penting peranan Imam Abu Hanifah. Dia memang berlaku benda-benda pelik pada dia. Benda-benda ganjil. Sebab tu dia berdoa, ya Allah janganlah bagi nampak benda-benda pelik pada aku. Takut anak murid silap faham. Lama anak murid anggap dia ni wali macam tu. Tak sia dia takut anak murid silap faham. Baik, hadis yang ketiga, cuba kita tengok hadis yang ketiga. Bawah sekali tu lah. Hasan ni, muka surat 111 ada bawah sikit lagi. 3 perawi yang thiqah di atas. Abu Awanah, Salam bin Abi Mut'i dan Isra'il bin Yunus meriwayatkan hadis ni daripada Abdullah bin Muhib belaka, daripada Musnad. Musnad ni maksudnya gini. Bila kata Musnad Ummu Salamah, mana hadis-hadis yang Ummu Salamah riwayatkan. Tak kira dalam bab ke apa. Dia tidak susun mengikut bab. Asal ke riwayat daripada dia. Sebab Musnad Imam Syafi'i. Imam Syafi'i riwayat. Ada Imam Abu Hanifah Musnad. Tapi ada orang tak tahu, dia kata cuba orang marisa, dia kata. Mana hadis Abu Hanifah. Jadi kita tak boleh orang marisa, boleh banyak. Buku lah Musnad, ada Musnad. Itulah kata. Na'udzubillah lah, jangan gitu. Sebab tu dia kena kenal tinggi Imam Abu Hanifah. Duduk mazhab 4 kira lah, tinggi tak tinggi. Mazhab ni banyak, lebih ada 4. Duduk orang panggil mazhab 4, salah-salah mazhab 4. Tu nak susah je. Baik. Inilah yang menyebabkan riwayat di atas yang ditetapkan sebagai Musnad Abu Hurairah jadi lemah. Itulah sebabnya. Jadi lemah riwayat ni apa? Sebab bercanggah dengan lebih sahih. 3 orang tu. 3 orang. Pak riwayat Musnad ambil daripada Muhib lah ke? Bukan. Ambil daripada Abdullah. Salah apa je salah. Ambil daripada Abdullah bin Muhaib. Tiga-tiga tu ambil daripada Abdullah bin Muhaib. Abdullah Uthman bin Abdullah bin Muhaib, ataupun ringkasnya Uthman bin Muhaib. Tiga-tiga perawi tadi. Orang panggil apa tadi? Abu Awanah, Salam dan Isra'il ambil apa ni? Daripada bukan Abu Hurairah, daripada Ummu Salamah. Tu tak ada seorang pun perawi siqah semua. Tapi hak riwayat daripada Abu Hurairah ada perawi tidak siqah. Lemahlah. Nama Syarif Al-Qadi. Tu kena ingat tu. Ana sebut tu sebab tu Imam Tirmizi nak ayatnya. Sebab dia kalau kita ngaji Sunan Tirmizi, hak Imam Tirmizi kena ingat ni tidak Sunan Tirmizi, tapi style Imam Tirmizi. Kalau dalam kitab Sunan dia tu kan, dia nak mengajar kita tentang perawi. Dia nak mengajar kita apa perawi rumah tu tujuannya. Dia nak mengajar kita. Molek hedah dia mari hak ni. Tiba dia buat komentar. Mana dia nak ayatnya hak tu tak boleh. Hak ni yang lebih kuat. Aku mari nak ayat kamu yang muti. Dia nak mengajar kita. Baik. Itulah. Patah hadis yang 3 tu kita bincang dalam insya-Allah. Kita setakat.